Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin yang selamat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tak ramai sangat malam ni tu. On the spot macam mana? Tapi ramai juga, selalu pun macam ni lah kan. Lebih kurang lah tuan-tuan. Sebab saya baru teringat bulan lepas kita tak buat. So bulan lepas 30 hari bulan. Jadi bulan ni kita ada 31. Tak ada Bukit Merah. Bukit Merah semalam. 30. Hari ni 31. Tu pun Bukit Merah saya minta kat mereka semalam pindah tarikh hari Isnin yang pertama sebab masjid di Selangor tu selalu tangguh. Dah setahun dah kot tak ada. Jadi perkata nak buat tapi tak panggil-panggil. Saya bagi kat Bukit Merah Ahad yang pertama. Tak apalah. Lepas tu malam tadi saya kata kat mereka, saya kata pindah tarikh. Saya kata kat mereka daripada 30 pada Ahad pertama. Lepas tu jemaah kata, Ustaz bukan pindah tarikh Ustaz, tambah. Dia kata tambah. Kira jadi dua lah, Isnin kena, 30 pun kena. Jadi apa dia, untuk kuliah kita malam ni 31 ni kita fokus pada muamalat. Kuliah kita sepatutnya kita ada dua kuliah lah, subuh dengan malam. Jadi yang muamalat ni sementara lah kita nak habiskan ni. Saya ingat boleh habis ni insya-Allah. Saya memang nak cuba cepatkan lah untuk muamalat ni. Baik, cumanya sayang lah tuan-tuan malam ni. Mana yang dua orang tu mana lah? Dua orang adik-beradik selalu main. Dia pun main. Siapa Saad ke Said apa? Main tu. Tentu ada grup ke tak ni? Ada grup. Ni Haji ni main jauh. Haji macam dapat tahu Haji Azmi. WhatsApp. Muslimat tak ada online tu. Baik. Saya fikir tuan-tuan sebab kita hanya ada 31 ni tak selalu ada tuan-tuan. Dia dalam setahun tu berapa kali je ada. Ya. Datanglah tidak ada orang. Tak apa. Kita teruskan. Saya cuba habiskan. Kita awal sikit lah tuan-tuan. Kita cuba habiskan lah. Hukum jual beli. Tak apalah. Hukum jual beli. C. Hukum jual beli. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, hukum jual beli. Secara asalnya jual beli itu merupakan halnya hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana diungkapkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dasarnya hukum jual beli itu sebenarnya adalah mubah. Mubah ni maksudnya harus harus. Boleh lah. Boleh. Iaitu apabila dengan keredaan antara kedua-dua pihak, kecuali apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW, atau maknanya termasuk yang dilarang oleh Rasulullah. Maksudnya jual beli ni hukum dia harus. Apa sahaja bentuk jual beli, hukum dia harus. Yang penting saling meredai. Kalau ada orang nak tukar tanah dia dengan motor kita pun boleh. Kalau orang nak tukar rumah dengan motor pun boleh. Ikutlah tuan-tuan, pulanglah. Yang penting tidak ada percanggahan dengan Islam, maka dibenarkan. Hukum dia harus. Baik, terus kita pergi tentang rukun jual beli. Rukun dia, sebuah transaksi jual beli memerlukan, membutuhkan tu memerlukan memerlukan adanya rukun sebagai penegaknya. Mesti ada rukun. Dia beza rukun dengan syarat apa? Rukun ni dia terikat dengan, dia termasuk dalam perbuatan tu. Syarat dia di luar. Saya contoh macam sembahyang lah. Syarat sah sembahyang mesti ada apa? Mesti menghadap kiblat. Betul tak? Dia bukan rukun, tapi syarat. Menghadap kiblat tu tuan-tuan, dia tak termasuk dalam rukun solat, dalam perbuatan solat. Termasuk juga syarat sah sembahyang mesti suci. Betul tak? Syarat sah. Dia tak termasuk apa? Dia tak termasuk dalam perbuatan tu. Rukun termasuk dalam perbuatan.
niat, diri tegak, pokok. Itu termasuk dalam perbuatan. Jadi rukun di sini maksud dia dia termasuk dalam perbuatan jual beli lah. Di mana tanpa adanya rukun maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Rukun ada 3 perkara. Jadi dia ada 3. Yang pertama adalah penjual dan pembeli. Ada penjual, ada pembeli. Yang kedua kena ada akad. Akad transaksi lah. Saya jual, saya beli. Itu akad. Ataupun akad hutang piutang pun dia ada akad dia. Dan adanya barang ataupun jasa ataupun barang. Yang ketiga adanya barang yang diperjualbelikan. Mesti ada. Makna dia kalau kita jual benda barang yang tak ada, hukum dia tidak sah. Contoh ada orang buat jual barang yang tak ada. Ada tak? Ada? Contohnya dia apa? Dia ada pokok apa? Durian. Dia kata buah pokok ni nanti kalau musim aku jual kan. Dengan bayaran. Siap bayaran lagi. Dah siap bayar dah. Itu jual beli yang tidak sah. Macam mana jual benda yang tak ada? Betul tak? Dia kata saya nak jual barang okey kat pokok ni. Buah yang ada kat pokok. Tak boleh. Sebab buah tak ada lagi mana boleh jual. Nampak tak? Tak boleh. Barang yang tak ada. Dia barang mesti ada. Ataupun contoh dia, kita jadi broker tanah. Kita cari orang kat KL, kata-kata siapa nak beli tanah. Kita kata tanah kita tak ada tanah. Kita tipu lah. Kita kata siapa nak beli tanah 1 ekar 100,000 contohnya lah. Jadi orang pun bayar kita 100,000. Kemudian kita balik kampung kita, kita pergi cari tanah. Padahal kita tak ada tanah. Faham tak? Orang bayar kita 100,000 beli tanah. Kita kata kita jual 2,5 ekar lah, 250,000. Jadi kita jual kat dia dan dia bayar kita 250,000, baru kita nak pergi cari tanah. Faham tuan-tuan? Kita cari tanah, balik kampung kita cari tanah. Ada tak orang nak jual tanah 2,5 ekar? Oh, dia kata adalah, kata kalau nak jual dalam 200,000, kita minta tawak, dia bagi 150,000. Maknanya kita untung berapa? Kita untung 100,000. Nampak? Ada orang tak boleh, haram. Tak boleh. Habis ada orang buat. Tak boleh. Ada broker yang buat macam tu. Ada. Nah. Dia dah pegang duit 250,000. Dia dah jual beli dah. Kawan tu bagi kat dia, okey saya jual beli, jual tanah 2,5 ekar 250,000. Balik dia baru pergi cari. Duit dia dapat lah. Ini hukum dia haram, perniagaan dia tak sah. Tak boleh. Ya, haram hukum dia. Boleh Contoh yang lain lagi apa Beli tu dia tak tahu, dia tak cek. Beli tu dia tak ni. Baik. Kalau dia percaya kawan tu, contoh dia percaya kan, member baik dia. Member baik pejabat dia kata. Kamjing. Ataupun contoh macam ni, di kampung, contohnya lah member dia nak jual, kata jiran dia nak jual 2,5 ekar. Jiran dia letak tanah tu harga 150,000. Kita tahulah jiran kita. Sekarang ni kita nak untung. Kita duduk KL, kita kata ke kawan kita nak beli tanah tak? Kalau kita kata tanah orang, member kita mesti kata dia nak jual berapa. Betul tak? Kita tak kata tanah orang, kita kata tanah apa? Tanah aku. Padahal bukan tanah kita. Kalau kita kata ada orang nak jual tanah, kadang-kadang member dia pandai, aku nak jumpa dia, takut kita broker. Betul tak kan? Ramai macam tu. Benda orang. Jadi selalunya bila kita kata tanah jiran kita, dia kata aku nak berurusan, aku nak jumpa dia lah. Dia tak mau berurusan dengan kita. Kadang-kadang dia takut kita broker. Maka atas ni. Jadi cara dia macam mana? Kita kelentong. Aku ada tanah 2,5 ekar, padahal tanah jiran kita. Nak beli tak? Hang bayar kat aku 250,000, nanti aku bawa hang balik kampung aku, kita tukar nama. Dia pun bayar, okey lah 250,000. Kita pun kata aku jual tanah, dia kata jual beli tanah. Okey, akhir minggu kita pun balik. Lepas tu kita telefon member kita. Tanah hang aku beli hang nak jual berapa tu? 150,000-an. Malam ni kita jumpa transfer. Baru kita beli. Jelas Kita baru beli dekat dia. Lepas tu barulah kita nak buat urusan tukar nama. Sebab tukar nama ni sekejap betul tak? Dia tak lama saat tetapi dia boleh selesai dalam masa yang sehari boleh selesai. Jelas tuan Ke tak jelas? Jelas Jadi hukum dia haram. Kita tukar nama, baru kita nak tukar nama, padahal kita dah jual kat dia, padahal bukan kita punya. Itu kena. Banyak broker macam tu. Saya tak nafikan broker banyak macam tu. Dia dengar tanah kat Padang Alang, dia nak jual 3 ekar harga 100,000. Dia pergi cari orang kat luar. Dia kata apa, nak beli tanah aku tak? Dia kata tanah dia.
Pandai. Orang pun bayar lah kat dia. Kata okey dah bayar, nanti kita pergi tukar nama. Bila dah bayar, dia terus balik beli tanah kawan tu. Betul tak? Baru dia ambil duit, baru nak beli. Tak boleh. Dia balik beli, terus pergi tukar nama. Kawan tu tak tahu apa kawan dia. Kawan dia kata kita hujung minggu. Dia senyap-senyap, dia balik urus tanah dulu. Dia beli pakai duit kawan dia bagi tu. Hukum dia adalah haram. Ramai musibah apa dah? Apa dia? Memang. Pasal broker buat macam tu. Pasal broker tak maulah nanti orang kata makan atas angin. Betul tak? Tu yang dia kata tanah dia. Apa lagi ya? Banyak hal contoh bang. Contoh yang lain lah bang. Contoh abang nak jual motor suku kat saya. Contohnya lah. Abang nak jual kat saya. Abang nak beli motor lain. Abang nak tolak kat saya sebabkan ustaz saya tolak 3,000. Contohlah. Mustahil lah ni. 3 sebabkan ustaz 3,000. Saya pun dengar, okey lah tu 3,000. Saya mengajar. Saya tak beli motor abang lagi. Saya kata siapa nak beli motor saya tak beli lagi. Siapa nak beli motor saya? Wah suku saya nak tolak tak mahal 6,000 ya. 6,000 murah ha. 6,000 murah. Kalau motor baru 6,000 murah lah weh suku. 6,000 baru lagi. Kat rumah siap balut letak belakang rumah. Saya sebut. Jadi orang pakai nak beli ya. Murah Ustaz 6,000. Warna apa? Warna turquoise pula. Ramai orang suka warna tu. Orang pun bagi saya 6,000. Okey saya jual motor. Lepas tu baru saya beli kat abang. Hukum dia haram. Pasal barang tak ada. Bukan saya punya. Tapi ramai tak boleh bukan hak milik. Jadi barang tak ada. Kita panggil, kita jual barang yang tidak ada. Saya tak ada barang. Saya tipu orang. Tak boleh. Ni kadang-kadang ada kadang-kadang ada. Kat Derian ada orang nak, contoh yang lain orang dia duduk KL, kat kampung dia orang jual derian. Dia kata hampa nak beli derian aku ah. Berapa? Aku tolak hampa sekilo apa? Dia tak ada derian lagi dia belum ada derian. Aku tolak hampa derian aku sekilo RM10. Ramailah beli tuan-tuan. Katakan 10,000 dia dapat. Baru dia nak pergi beli. Ni tak boleh. Melainkan dia kata hampa nak beli derian ni ada kampung pun ada. Aku orang tengah lah. Dia bagi tahu lah. Betul tak? Nak beli tak? Sekilo RM10. Orang kampung pun nak jual sekilo RM10. Tak buat bagi tahu. Orang kampung pun nak jual. Kita pun faham lah bila dia kata macam tu. Mesti dia untung kat dia. Betul tak kan? Mungkin orang kampung tolak dia RM8. Tapi janganlah tipu pasal dia punya. Bukan dia punya. Boleh baik. Okey tuan-tuan, tak apa. Kita pergi laju tuan-tuan. Kita bahas satu persatu masing-masing rukun jual beli untuk lebih tepat mendapatkan gambaran jelas. Okey, yang pertama adanya penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk melakukan transaksi muamalah. Dan ahliyah itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan balik. Dia mestilah ahliyah, dia berakal dan balik. Makna dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka kedai, ada budak yang belum, kalau yang tak berakal ataupun dia tak balik. Tak berakal ni orang gila lah tuan-tuan. Orang gila mungkin tak ada lah. Kita kata yang tak balik lah tuan-tuan. Budak-budak yang umur 10 tahun, 9 tahun, budak lelaki dia tak balik lagi. Dia boleh beli ke tak boleh beli kat kedai kita? Sebab dalam Islam tak sah je beli dia. Kanak-kanak je beli dia tak sah. Macam mana tuan-tuan? Kita buka kedai, termasuklah tuan-tuan, macam kawan kita buka kedai, malam ni dia tak main roti canai kan. Budak beli teh ais, boleh ke tak boleh? Ikut hukum tak boleh. Budak-budak bukan ahliah jual beli. Jual beli tu tak sah. Macam mana tuan-tuan? Jadi ulama bincang balik, ulama kata kalau dia beli tu benda yang pada adat dia, benda yang biasa budak-budak beli, hukum dia sah. Contoh coklat, ayam. Tapi kalau dia main kedai kita nak beli apa? Nak beli handset harga 500. Yang ni tak boleh jual. Ataupun dia main kedai kita, dia bagi note 50, 100. Tolong berhati-hati. Saya baru ni pergi kedai Melayu dekat Taman Serai Maju depan balai polis tu. Kedai Melayu kan. Budak tu dia bagi duit 100. 100 ni. Budak-budak ni. Saya ingat dia dalam 9 tahun, 10 tahun. Tapi bagus kakak tu kata duit ni kami tak boleh ambil. Tapi kena pegang lah. Sebab ni duit besar. Kalau nak juga tolong bagi nombor telefon mak saya nak telefon. Dia bagi nombor telefon mak dia. Terus telefon mak dia kata ni anak bawa RM100. Dia kata ya memang dia bagi. Tak apa. Kalau tidak tak boleh. Dia tak boleh tu. Saya ingat dulu kenal Ustaz Mancil, kenal tu Ustaz Mancil. Dia buka kedai di sekolah Duaniah tu.
Saya pernah pergi kedai dia, budak pergi kedai dia. So saya sekolah rendah, budak bawa 50. Ustaz Macam duit tu Ustaz Macam ambil, bagi je aiskrim free kat dia, cari tok dia. Rupanya dia curi duit tok dia, RM50. Nampak kan? Jadi budak-budak kalau beli coklat boleh, tapi kalau duit besar tak boleh. Duit biasa-biasa, kalau RM10 tu okey lagi lah. RM10 tu boleh lagi lah, RM10, RM5 boleh lagi lah. Kalau sampai 50 tu kena telefon lah dia punya ni, waris dia. Boleh ha? Termasuk juga budak-budak tak boleh beli motor, tak boleh motor tak boleh, mahal-mahal kereta tak boleh, semua tak sah. Boleh kan? Budak-budak kalau yang kecil-kecil boleh, roti canai jangan pula roti canai pun telefon yang nak hang mesti kan. Tak payahlah roti canai je. Roti sikit tak apalah. Ni yang mahal-mahal lah. Kita dengar ratus-ratus, yang tu jangan bagilah, sebab dia bukan ahli dia. Basikal pun tak boleh. Basikal mahal. Basikal tak boleh. Dia yang boleh ni kalau benda-benda yang remeh lah di mata kita, di mata kita. Kalau coklat pun harga sampai berpuluh-puluh, ni pun tak boleh. Okey tuan-tuan, kemudian dengan rukun ini maka jual beli tidak memenuhi rukun bila dilakukan oleh penjual atau pembeli yang gila atau tidak waras. Okey, yang gila kita tahulah, kita tak berurusan lah. Demikian juga bila salah seorang dari mereka termasuk orang yang kurang akalnya, idiot ni, orang akal ni kita panggil atahun. Dia dah umur 30, 40 tapi dia tak cerdik. Ada kan? Saya pernah sebut kat tuan-tuan, adik saya ada seorang yang macam tu. Dalam bahasa orang Melayu kita panggil lembam. Dia OKU lah. OKU lemah. Lemah apa? Lemah pemikiran dia lemah. Dalam orang putih dia tak kata idiot tuan-tuan. Idiot ni bodoh. Tapi dia bagi idiot tuan-tuan. Bukan idiot. Bahasa orang putih dia kata slow learner. Slow learner. Orang yang memang belajar dia lambat. Adik saya umur dah 31, tapi dia 1 tambah 1 pun tak tahu. 2 tambah 2, 22. Dia tak tahu. Dia memang tak tahu. Tuan-tuan boleh jumpa adik saya, memang saya pernah mengajar dia tak boleh. Dia otak dia tu. Punca dia sebab masa dia kecil dulu, dia kuning tinggi. Ayah saya sibuk kerja, tak sempat nak hantar ke hospital. Jadi kuning tu masuk ke otak dia. Sebab tu tuan-tuan kalau anak kuning tinggi, saya nasihatkan tuan-tuan pergilah hospital. Tuan-tuan, janganlah tuan-tuan jemuk dan sebab bolehlah jemuk apa semua ni sikit-sikit, tapi penting hospital lah tuan-tuan. Sebab bila kuning tu, kuning tahu kan? Dia cecair tu. Cecair macam cecair. Dia kalau dia masuk di otak memang dia akan merosakkan otak. Tu adik saya dulu kuning tinggi. Kalau kuning tinggi, sebaik-baiknya tuan-tuan pergilah hospital, masuklah bawah lampu tu. Sebab dia memang boleh merosakkan otak. Adik saya rosak otak lah. Dia panggil apa? Meningitis ke apa benda tu, rosak otak dia. Jadi tuan-tuan, apa dia sama juga di Sungai Duri. Saya mengajar di masjid tu, ada satu abang ni, saya ingat umur dia mungkin dalam 40 ada kot, macam tu lah. Dia okey, kita tengok normal apa semua. Tapi dia tengah semayang, saya masuk, dia bagi salam. Assalamualaikum Ustaz. Dia tengah semayang. Saya masuk banyak kali je tuan. Terkejut saya tengok badan besar, tak nampak muka dia, tak nampak macam adik saya. Tuan-tuan tengok muka pun tahu dia OKU. Muka dia tu, ni muka normal. Tapi bila saya masuk, dia angkat tangan, Assalamualaikum Ustaz. Saya memang terkejut juga lah tuan-tuan. Terkejut juga. Oh boh, saya tahu slow learner. Slow learner. Bukan idiot lah, idiot ni tak sesuai, slow learner. Kalau yang macam tu pun sama tuan-tuan. Jual beli dia, kalau yang sikit-sikit boleh, yang besar tak boleh. Yang besar tak boleh. Kalau yang sikit-sikit ni kita kata orang Melayu ni mungkin dalam bawah 50, bawah 100 macam tu lah tuan-tuan. Baik. Ahliyah ni orang yang berkelayakan. Dia dua dia bang, dia tulis. Pertama berakal, yang kedua dia balik. Balik dan berakal. Balik dan berakal. Ni mana ni? Apa? Said ke apa benda? Said. Kerja kau tu? Oh, ramai tu bang. Okey, muslimat pun sempat main. Okey lah. Tuan ada grup WhatsApp ke apa? Ada grup WhatsApp ada. Okey. Abang ni telefon. Telefon ke WhatsApp? WhatsApp canggih lah tu, ada WhatsApp. Okey tuan. Demikian juga jual beli yang dilakukan oleh anak kecil ni sebut tadi tu, yang belum balik tidak sah, nampak? Tidak sah. Hakikat hukum asalnya tidak sah. Kecuali bila yang diperjualkan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat kecil. Nampak? Pada pandangan kita kecil lah, biasalah. Namun bila seizin atau sepengetahuan orang tuanya atau dewasa, dia wajib beli dilakukan oleh anak kecil, hukum dia sah.
Tapi kalau mak ayah dia bagi, sahlah. Nah, kita telefon. Ya. Mak dia suruh hang pergilah kedai Zat beli Mercedes. Contohnya lah. Kita terkejut. Dah ni boleh pakai kad kredit. Kad kredit lah. Dia pakai apa semua tu, dia bagi, kita terkejut. Telefon mak dia, betul ke? Dia kata, ya betul. Saya suruh anak saya beli Mercedes. Tak apa. Sah tak? Sah. Baik. Kemudian, sebagaimana dibolehkan jual beli dengan bantu anak kecil sebagai utusan. Sebagai utusan boleh, tapi bukan sebagai penentu jual beli. Misalnya seorang ayah meminta anaknya untuk membeli sebuah benda di sebuah kedai, toko itu kedai lah. Jual beli itu sah kerana pada dasarnya yang menjadi pembeli adalah ayahnya, sedangkan posisi ataupun kedudukan anak dia itu hanyalah utusan sahaja atau suruhan. Assalamualaikum. Cuti lagi tu. Cuti 4 hari kan? Selamat. Boleh kan? Jadi anak kalau kita yang suruh, hukum dia sah lah. Nah, kita yang suruh, hukum dia sah. Baik. Okey, kita pergi yang kedua, adanya akad. Penjual dan pembeli melakukan akad kesepakatan untuk bertukar dalam jual beli. Akad itu seperti aku jual barang itu kepada anda dengan harga 10,000, lalu pembeli itu menjawab aku terima. Sebagai ulama mengatakan bahawa akad itu harus dengan lafaz yang diucapkan, kecuali bila barang yang dijual beli termasuk barang yang rendah nilainya. Kita tengok sebelah. Namun ulama lain membolehkan akad jual beli dengan sistem mu'atah, iaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafaz. Dia macam ni tuan-tuan. Dalam pandangan majoriti ulama, tuan-tuan beli barang tak perlu kata saya jual, saya beli, tak perlu. Ini pandangan majoriti ulama. Pandangan Imam Malik, pandangan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, senang kata pandangan majoriti ulama lah. Pandangan majoriti umat Islam, bila jual beli tak perlu cakap saya beli, saya jual. Sebab apa? Bila tuan-tuan bagi dia duit, dia ambil duit, tuan-tuan ambil barang, makna dia rela ke tak rela? Rela lah. Kalau tak rela, mestilah tuan-tuan kata teraan, kenapa mahal sangat? Teraan, mesti dia komen. Dia kata duit tak cukup. Ni tuan-tuan bagi duit, dia senyap, tuan-tuan ambil barang, dia senyap. Makna dia apa? Rela tak rela tu? Rela lah tu. Ini pandangan jumhur. Tapi pandangan Imam Syafi'i kata kena sebut saya jual, saya beli. Kalau tak ada akad, batal jual beli. Selalu tuan-tuan sebut ke tak sebut? Kita makan roti canai, abang sebut ke tak sebut? Abang sebut tak saya jual, saya beli? Ke saya makan? Bubuh ke? Kalau makan kena sebut juga tu. Masa bayar kata apa? Saya beli, saya beli. Terima kasih tak? Bukan akad. Terima kasih bukan akad. Dia mesti saya beli, saya jual. Tak apalah tuan-tuan. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i kita tak apalah kalau tuan-tuan beli ayam kat mesin, macam mana? Pernah beli ayam kat mesin? Abang kata apa? Saya beli. Tapi dia tak jawab saya jual. Macam mana? Ya macam ni tuan-tuan. Kita sebenarnya dalam jual beli ni kita dah pegang banyak mazhab yang lain lah. Kita terbuka dalam bab muamalat. Saya bagi contoh yang lain. Tuan-tuan ada buat macam mana dalam Islam? Pernah saya bincang tu. Lepas pernah bincang. Ada masa ada ni abang yang jual lembu tu, Cengkeram deposit. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh, haram hukum dia. Tapi kita tak ambil deposit nanya. Betul tak kan? Nanya tak ambil deposit. Contohnya orang janji nak beli dengan kita, kita minta deposit. Kalau kita tak ambil deposit, kita dah belah lembu ni untuk dia. Orang lain tanya, ni lembu saya nak beli ni, nak beli lembu. Kita kata tak boleh pasal ada orang janji nak beli dah. Kawan ni tak harga mahal lagi, dia nak beli 6,000 contoh. Kita kata minta maaf, tak boleh, saya dah janji kat kawan nak jual. Sampai tempoh dia kata maaflah aku dah beli lembu lain dah. Naya tak kita? Naya lah banyak pembeli yang lain. Cengkeram dalam mazhab Syafi'i hukum dia haram. Haram, tak boleh. Tapi tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak jual beli? Saya baru ni saya beli drone tuan-tuan, drone. Tahu drone? Bukan yang bendang tu ada orang beli seorang dekat apa? Sini bukan ramai beli. Dekat mana?
Semanggui tu. Siapa ada pak cik mungkin kenal yang buat bendang banyak nama apa tu? Dia duduk Semanggui dekat rumah. Dia duduk dekat rumah YB Husin Din. Dia buat 20 ekar ke 50 ekar? 50 ekar dia buat. Ada orang tua tu. Oh, bukan. Janggut tebal. Apa nama dia? Dia beli 30,000. 30,000 tu murah. Ada yang 80,000, 30,000 tu kira paling murah lah. Dia pakai bateri. Bateri dia sebiji. Drone yang terbang tu, tahu kan? Drone. Sebiji bateri dia 800. Sebiji bateri 1 ekar boleh. 1 ekar. Saya tanya beli bateri berapa biji? Bateri beli 10. Bateri saja dia 8,000. Dia beli kat Kedah. Drone 30,000. Tapi canggih tuan-tuan. Tuan-tuan set dia. Tuan-tuan set, dia berjalan sendiri tu. Tapi set kena betul lah. Jangan set silap pergi kat rumah orang pula. Set betul. Dia tuan-tuan set, tuan-tuan tekan, tuan-tuan relax lah. Boleh minum kopi. Dia gerak ni, dia pergi belakang, dia pusing. Memang hebat lah. Bila habis bateri, dia balik-balik. Balik-balik. Lepas tu buah bateri, dia pergi balik. Dia set kat, dia pergi sambung kat mana dia berhenti tu. Oh, hebat tuan-tuan. Ada duit belilah tuan-tuan. Saya tak beli yang tu tuan-tuan. Saya beli yang harga dalam 700 lebih. Tapi kalau kat Malaysia mahal, ada dekat 1,000 kot. Ni saya beli pada China. Dia hantar lah. Shopee. Dia hantar kat saya. Saya main dah tuan-tuan. Merata kamera, yang ada kamera tu. Alah, saya sonok-sonok tuan-tuan. Dia ke drone ni, kalau bawah 1,500 dia anggap sebagai permainan. Bukan yang serius punya. Kalau hobi dia mesti 1,500 ke atas. Jadi saya beli permainan lah. Tapi kamera dia cantik tuan-tuan. Cantik kamera dia. Merata saya main dekat Bagan Serai, saya main dekat Kuala Bukit Merah. Saya main merata tuan-tuan. Last saya ingat ada saya main di tu, Padalangan. Tengah saya main tu datang Ustaz Khairul Saleh. Naik Kadi. Tok Kadi mai dia sembang-sembang dengan saya, dia suruh saya ambil gambar. Pagi tu tuan-tuan, saya ingat dalam pukul berapa tau. Pagi pukul 9 kot, macam itulah saya pergi main dekat tu. Saya malah main lewat sangat, takut jumpa segan pula kan Ustaz main drone. Saya main awal sikit. Agak-agak pukul 9 tuan-tuan tidur kot. Saya main tuan-tuan. Saya ambil gambar banyak lah. Ambil gambar, ambil video apa semua kan. Saya saja main jalan kut sungai tu, kut nampak buaya boleh ambil gambar buaya kan. Tapi tak sebut buaya tuan-tuan. Tak apalah. Saya main tuan-tuan. Lepas tu saya pun nak jual. Saya malas main lah tuan-tuan sebab saya ingat kalau ada duit beli canggih sikit lah. 500 ni dia jalan, dia boleh pergi jauh 1 km lebih. Tapi dia suka putih daripada handset saya ni. Kan dia tengok handset kan. Dia putih. Tak syok lah. Dia yang bagus yang 1,000 lebih, yang harga dalam 2,000 tu elok lah. Tak apalah saya jual lah. Saya buah dekat Mudah. Saya letak 500. Saya beli 800 buat tambah bateri. Saya letak 500 lah tuan-tuan. Second hand. Jatuh 2 kali lah. Kat Padalang pun jatuh. Main tak pergi jatuh. Nasib baik tak jatuh dalam sungai. Saya benih tak. Hilang kawalan tuan-tuan. Tak kerti main sangat. Memang nak jatuh sungai lah. Saya dah putus asa. Saya ingat nak bagi jatuh sungai kot. Tapi saya fikir ada tulis tanda ada boya. Tak berani jatuh sungai. Tinggal terus ya. Tapi saya dapat kawal. Dia langgar pagar. Adalah calak sikit. Saya letak di Mudah. Saya jual. Bila saya letak di Mudah tu Cina. Saya letak 550. Cina tu minta 480. Saya kata tak maulah. Saya kata kalau nak 500 boleh. 500 lah. Jadi Cina ni nak beli. Tak apalah 500. Lepas betul ada seorang orang Melayu kita lah. Daripada Indonesia. Dia minta. Merayu-rayu dia minta. Tolonglah jual kat saya. Tolonglah. Merayu-rayu dia duduk sabar. Saya kata tak boleh. Dia tak boleh. Sebab kita dah janji dengan Cina tu. Kita tak boleh batal. Saya dah janji. Dah tementerat. Dah janji dengan dia. Tak boleh lah. Boleh je saya nak cancel. Boleh je. Saya nak cancel tak jadi jual. Tapi takkan saya nak tipu dia. Pasal tak dijual. Saya tak rosak ke apa kan. Nanti macam tipu lah pula. Saya pegang pada janji lah tuan-tuan. Kita pegang pada janji. Jadi tuan-tuan tak apalah. Saya kemudian ramai kita tanya. Dah dia tanya. Ada orang lain pula tanya. Nak beli juga. Saya pun hantar mesej kat Cina tu lah. Saya kata jadi beli kita. Edi kata ni. Sebab ada orang lain tanya nak apa. Nak beli ni. Saya takut nanti kita tunggu dia. Dia malam tu dia sembang. Dia kata esok dia nak apa. Baru lagi tuan. Saya buku hari Sabtu. Sabtu baru ni. Malam tu dia tanya. Saya buku hari Jumaat. Sabtu dia tanya. Malam Sabtu tu malam Ahad. Itu dia kata Ahad dia nak. Ahad baru ni lah. Dia kata nak back-in. Tapi sampai pagi dia tak back-in lagi. Tengah hari dia tak back-in lagi. Ahad baru ni. Saya kata jadi beli tak jadi beli. Sebab ada orang lain tanya. Tak apa. Cina senang sikit urusan. Dia
Bayar terus lah tuan-tuan. Dia bayar 500, saya jual kat dia lah tuan-tuan, daripada pucung. Tak apa, tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau Cina tu tak jadi beli, banyak orang tanya macam mana? Saya kata dah jual. Rugilah saya. Nak ambil cengkeram, mudah mana kita ambil cengkeram, dia mudah. Biasa jual kat mudah kan, beli barang kat mudah, pernah? Tak pernah? Tuan-tuan tak pernah, sebaiknya elakkanlah pasal yang tipu banyak kat mudah tu. Mudah.com. Tapi Cina, dia percayalah saya tuan. Cina tu saya kata, dia transfer kat saya 500, saya pun back in lah. Saya hantar barang kat dia, sekejap je. Tak, saya bagi JNT cepat. JNT, post lah ni, dia lambat sikit lah, post laju. JNT cepat. Tapi JNT Cina punya tuan. Tapi murah sikit tuan-tuan, banding dengan post laju mahal sikit. JNT murah sikit lah. Okey tuan-tuan, tak apalah. Tapi macam tu lah tuan-tuan, cengkeram dalam Islam tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi macam mana tuan-tuan kalau orang tak jadi beli? Sebab tu orang kalau kita jual lembu, kalau orang nak beli, kita kena ambil cengkeram. Tak pun tanah kita kan. Nak beli tak nak beli, ambil cengkeram. Sebab apa ambil cengkeram? Takut orang lain tanya. Kita kata tak boleh, ada orang nak beli. Lalah punya ramai tanya, dia lah hujung sekali, dia kata dia tak jadi beli. Penat kita nak cari buyer yang lain, pembeli yang lain. Boleh kan? Senang kata dalam bab muamalah ni, kita sebenarnya pegang dalam macam mana tuan-tuan beli motor. Tuan-tuan beli motor. Itu bukan mazhab Syafi'i tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Bila tuan-tuan beli motor, kita ada sewa beli kan? Betul tak? Kita ada perjanjian. Yang mana kalau tuan-tuan langgar perjanjian itu, tuan-tuan akan di apa? Bukan bunga. Dia macam ni. Macam mana? Tuan-tuan kalau beli kereta lah, motor kita nak buat kereta. Tuan-tuan beli kereta, contoh guna bank Islam. Tuan-tuan tahu kenapa bayaran dia lebih kurang mahal dengan konvensional? Sebab bank Islam punya style macam ni. Tuan-tuan beli kereta, guna pinjaman bank Islam. Bank Islam akan beli kereta dulu. Kita katalah Vios, bank Islam akan beli dulu 70,000. Lepas tu bank Islam jual kat kita mahal. Faham supaya tak jadi riba. Bank Islam jual kat kita, kita katalah dalam 120,000 hutang selama berapa tahun kan? Tetapi kita ada perjanjian tu, tulis perjanjian. Kalau tuan-tuan katakanlah bank Islam dah beli kereta tu, tuan-tuan kata saya tak jadi beli ya. Dalam mazhab Syafi'i tak ada masalah. Tapi dalam mazhab Maliki, kalau kita buat macam tu, bank berhak mengambil ganti rugi. Jelas, ganti rugi tuan, ganti rugi. Kenapa rugi? Rugilah bank. Bank dah beli kereta tu. Tiba-tiba kita batalkan apa? Perjanjian. Dalam mazhab Syafi'i tak apa, batal lah, tak apa. Habis tu bank dah beli kereta, bank pakai macam tu lah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i macam tu. Maknanya tuan-tuan dah berjanji dengan bank nak beli kereta. Bank dah beli kereta tu, tak ada nak jual kat tuan-tuan. Tuan-tuan kata tak maulah, saya tak jadi belilah, saya nak beli drone lah, contohnya lah. Tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan dimaafkan. Bank kena tanggung benda tu. Tapi dalam pandangan Imam Malik, kalau kita buat macam tu, bank berhak minta ganti rugi. Mungkin 2-3 ribu kita kena bayar pada bank. Sebab kita telah menyusahkan bank. Inilah pegangan kebanyakan bank. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh, tak sah macam tu. Senang saya kata macam ni lah tuan-tuan. Dalam bab muamalah ni sebenarnya kita dah panggil apa? Selagi mana ada pandangan dalam Islam yang mudah kita dah ambil. Sebab tu dalam buku ni sebenarnya dia campur semua mazhab ada. Tapi dalam bab ibadah tak boleh. Kenapa tak boleh? Ialah mazhab Syafi'i angkat tangan tuan-tuan macam ni. Ada pandangan ulama macam ni, ada pandangan ulama macam ni. Takkan tuan-tuan nak buat tiga-tiga? Allah, tiga-tiga. Ni tuan-tuan, tangan sini mazhab Syafi'i, ada letak atas dada, ada letak kat pusat, ada kat bawah pusat. Takkanlah tuan-tuan sembahyang buat semua. Semua buat. Bergerak tangan. Mustahil, mesti salah satu ibadah, mesti salah satu Tapi dalam bab muamalat dia fleksibel tuan-tuan. Ini memang pegangan ulama begitulah tuan-tuan. Okey, kemudian tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kita sekarang dah pegang dah tuan-tuan, kita tuan-tuan bayar, dia ambil duit, kira sah. Boleh lah, ini pandangan majoriti ulama lah. Tapi kalau tuan-tuan kata saya beli, saya jual, dapat pahala, sunat sebut. Sunat sebut saya beli, dia kata saya jual. Kalau tuan-tuan kata saya beli, dia diam, senyap. Tak jadi juga. Abang pergi kedai, abang kata saya beli ya, dia diam ya. Buat macam tu ya. Saya beli, macam tu ya. Tak sah juga kalau ikut mazhab Syafi'i. Sebab tak jadi akad. Akad mesti dua-dua pihak. Setengah kedai kita kata saya beli, dia tak cakap. Dia kena cakap.
Kan kita kata, dia kata cakap. Tak, dia kan dia. Boleh jadi makna dia, ataupun penjual kata saya jual, yang pembeli tu senyap ya. Kita kata saya jual, dia senyap, dia ambil barang dia belah. Tak jadi akad juga. Senang kata kita dah guna mu'attah sebenarnya. Ini kata mu'attah ni. Apa nama mu'attah? Beri memberi, saling beri memberi. Kita ambil barang, dia beri kita barang, kita beri dia duit. Sah. Boleh Tapi tuan-tuan kadang-kadang berhati-hati juga. Kadang-kadang saya pergi buat kedai lah, kedai-kedai yang jual tepi jalan lah tuan-tuan. Sama ada dia silap kira ke, dia apa ke. Saya beli barang, harga dia RM12. Harga dia RM16. Saya kira siap dah. Lepas tu saya tengok dia kira macam mana. Okey, kuih ni RM12 tambah dengan RM4, okey RM18. RM18. Tuan-tuan kena alert kadang-kadang. Mungkin dia tak sikit, dia tak kira ke macam mana, saya tak tahulah. Mesti silap saya kata RM16. RM16. Di tengah kedai saya pergi semua RM18. Okey, dia kata 14 campur 14 RM20. Saya kata bukan 18. Betul 18. Nampak tak? Kalau kita tak setuju, mesti kita komplain kan. Tapi bila kita setuju, kita komplain tak? Tak komplain lah. Betul tak? Biasa kan? Sebab tu bila mu'attah ni, ini pandangan yang kuat lah. Tetapi satu lagi saya ingatkan, kalau tuan-tuan beli benda yang besar-besar, sebaik-baiknya cakap. Contohnya tuan-tuan beli motor, tuan-tuan beli kereta. Cabang beli motor banyak kat tak kat China tu? Boleh lah, janji lah. Tak jadi, dia kena cakap. Dia kena cakap. Dia kena cakap. Macam kita menikah lah, kita tak bercakap, kita tulis je. Tak jadi, tak mau. Dia kena cakap. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan akad tak akad? Motor mahal ribu-ribu. Nampak? Rumah tak cakap, sign dia. Tak, dia kena cakap. Malah dekat tuan-tuan buat pinjaman bank, dia tulis tu, akad kan. Kita tak baca pun, padahal ada. Sign? Kita tak boleh. Sebab yang hak tu malas tuan-tuan. Wakil tu malas. Sign. Okey, sign. Kita pun okey, kita duk fikir duit je. Akad ada dalam tu. Tak boleh, dia kena awal. Ya. Tapi kalau kita beli sewa beli boleh lah. Sewa beli ni kita pakai benda tu sewa, yang tuan-tuan bayar tu sewa. Tuan-tuan beli last tu tuan-tuan bayar. Allah Akbar. Apa dia? Tak, akad last. Dia kalau sewa beli, dia macam ni. Tak macam ni. Dia ada banyak cara. Sewa beli ni macam ni. Kita sewa beli ni, yang tuan-tuan bayar bulan-bulan tu tuan-tuan bayar sewa tuan-tuan. Sewa. Beli bila? Beli tu bayaran akhir. Bayar akhir itulah bayaran tuan-tuan beli kereta tuan-tuan. Habis tu yang awal, itu bayaran sewa. Last hutang terakhir tu kita akad. Tapi kalau tuan-tuan bukan sewa beli, tuan-tuan memang beli sungguh. Tuan-tuan beli sungguh. Tapi hutang. Beli hutang, ada beli hutang. Kita beli dekat bank secara hutang. Sebenarnya bank tak guna cara ni. Sebab memang risiko pada bank Islam. Apa risiko dia? Risikonya dalam Islam, contoh, saya jual dekat pakcik lah. Saya jual kat pakcik motor saya tu lah. Saya jual sebab saya nak beli motor lain lah. Saya jual kat pakcik RM5,000. Hutang. Pakcik kata tak apa. Dapat apa nanti? Pakcik dapat bendang kan? Katakan nanti dapat bendang, pakcik bayar RM5,000. Saya pun kata saya jual kat pakcik, ini akad dia. Saya jual kat pakcik motor saya, ataupun nak spesifik lagi bagus, saya jual kat pakcik motor SYM saya ALP dengan apa? Dengan harga RM5,000 hutang. Pakcik kata saya beli. Motor tu milik siapa? Pakcik tak bayar lagi 6 bulan baru nak bayar. Motor tu siapa punya? Motor tu pakcik punya. Ini bank tak mau. Habis tu cuma pakcik kena bayar kat saya RM6,000. Motor pakcik punya. Pakcik boleh jual motor tu balik. Boleh jual pakcik tak mau guna, jual kat anak RM4,000 boleh. Sebab tu bank tak mau macam tu. Cuma kalau pakcik tak bayar, saya tak boleh ambil motor tu. Saya tak boleh ambil. Tak boleh rampas motor tu hak pakcik. Cuma pakcik bertanggung hutang sahaja. Jadi hak milik lah.
Kalau tak banyak, yang saya boleh saya ajukan pada mahkamah, mahkamah yang ambil tindakan. Saya tak boleh ambil pasal motor tu pakcik punya. Itu bank tak mau. Bank buat apa? Bank buat sewa beli. Sewa macam mana? Tuan-tuan bayar yang tuan-tuan bayar bulan-bulan tu sewa ya. Beli bila? Bayaran akhir itu baru beli. Itu bank selamat. Bila tuan-tuan tak bayar, itu yang dia boleh ambil pasal dia punya. Jelas sewa pasal dia punya. Bila tuan, tak apa tuan. Kita bincang kemudian tu. Okey, seterusnya adanya barang. Kesimpulan ni macam ni tuan. Kesimpulan ya, tuan-tuan jangan takutlah. Tuan-tuan beli kereta, beli motor tak ada akad. Jangan tuan takut haram tak. Pandangan majoriti ulama hukum dia sah. Tapi kalau penjual itu Melayu, kita minta lah akad. Boleh lah, tak lah akad. Saya ingat saya beli motor ni pun ada akad tak? Motor ni saya beli cash. Ada kad dengan Cina tu lah. Tapi Cina tu tak jawab, dia tak kerti. Saya beli ya. Okay. Dia tak tahu apa. Jadi tak jadi akad juga. Payah. Cina dia tak tahu. Ada di Penang, di Bukit Mentajam tu ada satu Cina ni, dia memang bagus. Dia jual pinggan mangkuk. Tutup lah kot Bukit Mentajam tu. Tuan-tuan beli dia kata, saya jual Dia bukan Islam tapi dia bermazhab Syafi'i tuan-tuan. Bagus dia. Ada kan? Pandai. Tapi Cina tu saya tak tahu. Saya kata saya beli motor kan, tapi dia nganggar. Okey. Mana boleh okey tu. Dia kena saya jual. Sama juga beli kereta. Tapi tuan-tuan jangan takut pula. Bila tak. Yang kuatnya yang ni. Pandangan yang kuat sebenarnya cukup sekadar beri dan ambil. Itu pandangan yang kuat. Tapi kalau tuan-tuan cakap baguslah. Tapi kalau tuan-tuan dah biasa tak cakap, tuan-tuan cakap jadi pelik lah sikit. Tidak kan? Kita dah biasa tak cakap. Lepas tu kita cakap orang mesti apa? Hambuan tabiat ni kan. Macam itulah. Ikut tuan-tuan lah mana sesuai ya. Baik, okey, adanya barang. Ada barang. Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa. Barang lah tuan-tuan, jasa ni yang diperjualbelikan. Para ulama menetapkan bahawa barang yang diperjualbelikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Agar barang jual beli menjadi sah secara syar'iyyah, maka barang yang diperjualbeli harus memenuhi beberapa syarat. Maksudnya barang mesti ada barang, dan barang tu ada beberapa syarat. Tak cukup syarat tak boleh jual. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama, suci. Benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci. Artinya bukan benda najis atau mengandungi najis. Di antara benda najis yang disepakati oleh para ulama antara dia adalah bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran haiwan dan lainnya. Mana nampaklah tak boleh jual najis tek lembu, tek ayam, tek kambing, baja tak boleh jual, haram. Betul, haram. Nanti kita sebut macam mana jadi boleh, sebab dia najis. Yang najis tak boleh, bangkai tak boleh, daging babi tak boleh. Sebab tu orang Melayu pergi tembak babi jual, hukum dia haram. Sebab dia bangkai. Kan orang Melayu kan tembak babi pergi jual, tembak bewak jual dekat apa? India, haram hukum dia. Pulak sawah tak boleh. Kenguru boleh makan kenguru? Kenguru boleh makan tak? Kenguru boleh makan? Kenguru boleh makan. Boleh makan. Kenguru boleh makan Ke tuan-tuan rasa tak boleh? Pasal tumbuk kuat sangat. Tak, kenguru boleh makan. Kenguru boleh baik. Daging babi, khamar. Khamar apa khamar? Arak. Kita tak jual arak, tapi kita jual ketum. Haram je ketum. Haram. Melainkan ketum untuk berubat kan, ketum. Ni depa jual yang ada proses tuan-tuan. Yang bubur dengan ubat nyamuk ke semua ni, itu haram hukum dia. Tak boleh. Nanah orang tak jual lah, tapi tak boleh jual Kotoran manusia najis manusia pun tak boleh jual. Kotoran haiwan dan lainnya. Kotoran haiwan nampak ni, baja tek ayam, baja semua lah tuan-tuan Selalunya yang jual tai ni saya ingat tek kambing kot banyak orang jual kan. Tek ayam tek kambing. Ya, kita ada. Boleh jual. Kalau ikutkan tak boleh ni. Haram. Kalau gambar start kan ada lebaran proses baja. Saya mana ada buat tu 4. Proses baja tak ayam. Itulah tak boleh. Haram. Macam mana tu? Tak boleh tu. Tak boleh tu. Nanti kita sebut macam mana yang boleh tu. Tapi asalnya tak boleh, haram. Tapi tuan-tuan kena tahu, masa ulama sebut ni dulu, masa zaman tu tek ayam mana ada manfaat. Faham Dia zaman tu lain tuan-tuan.
Masa pandangan ni, ini pandangan ni tuan-tuan, saya ingat 1000 tahun lepas. Masa tu tek ayam tak ada manfaat, ha? Dia apa? Dia apa? Dia apa? Tak boleh. Tak boleh jual ulat sawah. Tak boleh. Ulat sawah tak boleh jual. Tinggiling boleh makan. Tinggiling tak boleh makan. Cina makan tinggiling. Landak boleh makan. Landak. Okey tuan. Tapi macam mana tuan-tuan? Tek ayam tak boleh jual ni. Haji Sulaiman jual. Macam mana? Saya punya tuan rumah tuan-tuan. Tuan rumah saya jual. Jual tak ayam. Macam mana? Dia memang, tapi tuan-tuan kena tahu lah, ulama ni sebut 1000 tahun dulu, masa pandangan dulu, tek ayam, tek lembu ni memang tak ada manfaat. Tapi sekarang tek ayam dah ada manfaat. Macam mana tu? Macam mana tuan-tuan? Tapi ni hukum asal, nanti kita sebut macam mana jadi boleh tu. Ni ada kotoran ternak bawah tu, nanti dia cerita tuan-tuan. Nah, dia diuraikan macam mana. Dan lainnya, dasarnya sabda Nabi SAW daripada Jabir bin Abdullah bahwasanya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amal fathi wa huwa bi Makkah inna Allah wa rasuluhu harrama bai'al khamri wal maitata wal khinzir wal asnam. Baik, daripada Jabir bin Abdullah dia berkata Rasulullah bersabda di Mekah pada tahun penaklukan kota Mekah itu, sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai babi dan berhala. Nampak tak? Minuman keras tak boleh, bangkai tu najis lah. Sebab tu kita kiaskan najis dengan bangkai. Sebab bangkai tu najis, babi dan berhala. Okey. Kita tengok bank darah tuan-tuan. Boleh kan kita baca lagi? Boleh ke tu? Kita cuba habiskan. Kita tak pergi riba lagi tuan-tuan ni. Riba yang penting sebenarnya. Dalam amalan ni riba penting. Okey, bank darah. Darah yang diperlukan lah. Payah tuan-tuan. Diperlukan oleh pasien ni pesakit oleh pesakit di rumah sakit tidak boleh didapati dari jual beli. Kerana itu Palang Merah Indonesia, ni sebab Indonesia punya telah menegaskan bahawa bank darah yang mesti dimiliki bukan didapati dari pembeli. Lembaga itu pun tidak melakukan penjualan darah untuk pesakit. Kalau ada pembayaran bukan termasuk kategori memperjualbelikan darah, melainkan biaya untuk proses pengumpulan darah daripada proses. Para pendonor tu maksudnya para penderma lah. Donor tu penderma. Penyimpanan, pengemasan dan juga tentu biaya-biaya, maksudnya bayaran-bayaran yang lain yang diperlukan. Namun secara akad tidak terjadi jual beli darah kerana hukumnya haram. Jual darah tak boleh jual beli, haram hukumnya. Kan jual darah kan? Jual darah hukum dia haram. Rumah darah tak apa? Ada bayaran tak? Tak ada. Bayaran tak boleh lah. Memang tak boleh, haram hukum dia sebab dia najis. Kiaskan dengan bangkai tu darah. Tapi ini pandangan mazhab Syafi'i macam itulah, tak boleh jual Memang tak boleh jual darah, tak boleh. Contohnya kalau kita ada darah yang special lah, kita banyak darah O kan. Yang special tak silap saya AB kot. AB ni jarang ada. Ada AB ya? AB. Oh banyak O. Siapa AB, darah yang jarang ada lah. Kalau orang nak, kita kata boleh bayar. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Kita derma saja, tak boleh jual darah. Sebab darah itu adalah najis. Okey tuan, kotoran ternak yang kita tengok. Demikian juga dengan kotoran ternak. Ternak tu binatang lah, yang umumnya dikatakan najis. Ulama kata najis lah. Hukumnya tidak boleh diperjualbelikan, padahal kotoran itu sangat berguna bagi para petani untuk menyuburkan tanah mereka. Untuk itu mereka tidak melakukan jual beli kotoran ternak. Kotoran itu hanya diberikan saja, bukan dengan akad jual beli. Pihak petani hanya menanggung biaya penampungan kotoran, pengumpulan, pembersihan, pengangkutan. Untuk semua itu juga bukan harga kotoran hewan, sehingga tidak masuk jual beli. Mana dia apa? Haji Sulaiman dia jual sah. Syarat dia apa? Dia hanya jual perkhidmatan. Dia yang ambil, pekerja dia yang ambil tai itu, bungkus elok-elok. Jadi kami jual ni bukan jual tai tu, jual apa? Pengurusan tai ayam tu. Boleh lah. Jadi yang kita bayar tu apa? Bayar tu bayar apa? Pengurusan tu. Tapi kalau dia yang ambil, macam mana tuan-tuan? Kat bawah tu kan dia pun yang ambil. Saya nak tai ayam, dia yang ambil. Kalau ikut dia tak boleh cas. Kalau orang mai dia ambil sendiri, dia ambil sendiri. Kita nak cas apa? Pasal dia ambil sendiri. Tapi kalau kita yang urus, ambil taik tu, bubuh paket banyak-banyak, kita jual sebab kita yang urus. Boleh
Kita penjualan perkhidmatan, nama dia penjualan perkhidmatan. Boleh ya? Jadi boleh. Ha? Yang untuk yang dia berak. Tak, masalahnya tai tu najis tak boleh jual. Tai tu najis tak boleh jual, benda najis tak boleh jual. Tapi tuan-tuan, dalam mazhab Hambali, tai ayam, tai binatang yang sah yang boleh makan, hukum ni tak najis. Ini pandangan mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal adalah anak murid Imam Syafi'i dan dia sahabat Imam Syafi'i. Dari segi fiqh Imam Syafi'i lebih hebat pada dia. Tapi dari segi hadis dia adalah ulama paling hebat hadis. Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab dia banyak di Mekah, di Madinah dan di negara-negara Arab. Di negara-negara Arab kebanyakannya berpandangan mazhab Hanbali lah. Dia bawa pandangan tai binatang yang halal dimakan maka dia tidak najis. Tai ayam, tai kambing, tai lembu tak najis. Boleh ya? Tapi ni secara asasnya kita memang asasnya buku ni memang dia berpegang mazhab Syafi'i lah. Tetapi dia kadang-kadang dia ambil jugalah pandangan-pandangan yang lain. Tapi ini memang mazhab Syafi'i tak boleh jual. Jadi kalau tuan-tuan nak jual juga, kalau tuan-tuan ada kambing, ayam, tuan-tuan ambil, tuan-tuan bungkus, bubuh dalam ni, tuan-tuan pun jual berapa-berapa kan. Sebab apa? Tuan-tuan yang ambil, tuan-tuan yang bungkus, maka tuan-tuan berhak mengambil untung daripada kerja tu. Boleh ya? Ha? Kiranya itulah tu pengurusan lah tu. Untuk pengurusan lah. Tapi kalau kita kata segundi apa? Segundi dalam 1000. Ini pengurusan apa? Boleh ya? Okey, saya habiskan sikit je boleh tak? Boh tu. Boleh ya? Sikit ya? Boleh. Okey, kita ambil sikit lagi. Ada manfaat. Punya manfaat mesti ada manfaat. Yang dimaksud adanya barang harus punya manfaat secara umum yang umum dan layak lah. Dan juga sebaliknya, barang itu tidak memberikan mudarat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Oleh itu para ulama Syafi'i, nampak? Buku ni memang dia merujuk mazhab Syafi'i ya, mazhab kita. Menolak jual beli haiwan yang membahayakan dan tidak memberi manfaat. Nampak dah sebut. Seperti kalajengking, haram hukum jual kalajengking. Ni sebut dah ni. Ular atau semut. Tadi baru tanya ular tak boleh. Nampak dah sebut tu. Ular tak boleh. Ini tentang buka dalam mazhab Syafi'i, haram jual ular. Atau semut. Ada orang nak beli ke semut? Haram jual semut. Demikian juga dengan singa, tak boleh singa. Tapi zoo beli tuan, zoo. Beli singa. Serigala, macan ni apa? Tak silap saya ekor busuk tu. Tak ekor busuk kan? Yang panggil apa? Kita panggil ni. Nama dia bukan ekor busuk ni, orang panggil Allah Akbar. Alah ekor putih hitam ekor busuk. Bukan orang panggil ni. Bukan, slot yang lembab tu, yang macam boleh banyak nak. Ni nama orang panggil Allah. Bukan, macam ni dalam bahasa kita dipanggil, dia macam musang juga. Rupa dia macam musang lah. Bukan? Saya lupa tuan, maaf. Macan ni macam musang lah tuan-tuan. Lagi apa? Dan burung gagak tak boleh, tak ada manfaat. Dia tidak manfaat. Tetapi tuan-tuan, katakanlah kita buat kajian, kalau jengking bisa dia boleh mengubat COVID-19. Boleh jual tak boleh jual? Kalau ikan boleh jual ya? Sebab ada manfaat. Ini disebut tak ada manfaat ni 1000 tahun dulu. 1000 tahun dulu tak ada manfaat. Ulang termasuk kat lipan kan, kita ambil lipan. Lipan tuan-tuan, dia ada yang besar tuan-tuan. Panjang-panjang ni ada. Yang paling besar di Vietnam. Lipan bara paling besar berada di Vietnam. Tuan-tuan kalau yang besar-besar tu jual, orang beli. Sebab dia anggap sebagai binatang apa? Eksotik macam itulah. Kalau dia beli, boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Kucing dalam hadis tak boleh, tak bagi jual kucing, tak boleh. Dalam hadis sebut sinwar, haram jual kucing. Tetapi depan ada orang jual kucing Parsi, tak ada apa, tutup kot no. Ada lagi? Banyak orang jual kucing. Kucing. Kalau ikut hadis tak boleh. Pandangan tak boleh. Ulama bahan macam ni lah. Sebab zaman dulu tuan-tuan, kucing ni memang tak ada manfaat sangat. Tapi sekarang ni dah jadi manfaat. Tidak kan? Dia ada nilai dia. Jadi ulama sebut, malah Ustaz Zaidullah pun sebut, boleh jual beli kucing, dia kata hukum dia harus. Dengan syarat yang beli tu dia tak buat sup kucing tu. Itu je. Dia beli untuk dia belah boleh.
Habis tu kalau ulang sawah, kira boleh juga kalau dia beli untuk dia sebelah. Betul tak kan? Ada orang dia kaya, rumah dia besar, dia buat kandang untuk ulang sawah, anak-anak nak tengok. Bolehlah jual. Tapi masalah sekarang ada orang makan tak boleh. Ada orang makan ulat sawah. Ini tak boleh. Kalau jual dia makan tak boleh. Sebab tu kalau tangkap ulat sawah tu beli ni nak buat apa ni? Kat rumah saya saya buat zoo, saya ada lesen. Dia kena lesen ulat sawah. Belah ulat sawah kena ada lesen. Kita kata saya ada lesen daripada jabatan apa semua, saya nak belah di rumah saya. Boleh jual. Tapi kalau kata buat apa nak beli, saya nak buat sup, yang ni tak boleh jual, haram. Tinggiling pun sama. Tapi tinggiling dalam undang-undang tak boleh jual. Tinggiling tak boleh jual dalam undang-undang. Dia ada banyak kalah. Ulang pun tak boleh kan? Boleh. Tinggiling mana tak boleh? Katak boleh tak boleh? Kali pun katak tak boleh. Katak tak boleh. Tapi dulu tak ada manfaat. Tapi sekarang dah ada manfaat. Betul? Termasukkan ni semua binatang yang tak ada manfaat. Dia sebut sikit ni. Kalau termasukkan katak tak ada manfaat. Tapi sekarang ni ada manfaat tak? Ada. Orang buat apa? Tangkap tu. Cengkerik. Termasuk cengkerik ni. Sedikit apa? Semut ni serangga termasuk cengkerik. Tapi sekarang tu ada orang jual cengkerik tak? Ada umpun-umpun, ada orang jual. Semua ada manfaat. Dulu tak. Kalau lah sekarang kita dapat apa? Kita kata saya sebut, okey, bisa kalau jengking boleh berubat COVID-19. Saya ingat dia akan seekor, dia akan jadi mahal. Boleh jual tak benda ni? Boleh. Sebab dia ada manfaat yang cukup besar. Dia point dia apa kalau dia tak ada manfaat? Ni cerita dulu tuan-tuan. Saya botol lepas. Okey burung gagak betul. Ataupun kalau kita jumpa burung gagak ni dekat mana? Dekat paruh dia tu ada ubat untuk COVID-19. Semua pakai tangkap. Boleh jual tak? Boleh. Itu kita panggil fiqh waqi'i, fiqh yang sesuai dengan zaman. Tapi ini hukum asal lah. Hukum asal kalau tak ada manfaat tak boleh jual, haram. Mereka juga mengharamkan benda-benda yang disebut dengan alatul lahwi. Yang ni perangkat yang melalaikan. Alatul lahwi ni apa? Gitar. Dalam mazhab Syafi'i jual gitar hukum dia haram, tak sah. Ya. Alatul lahwi, alat muzik. Piano. Ada orang beli piano tak? Dalam mazhab Syafi'i hukum dia haram dia beli dan tak sah piano. Seruling. Ketuk-ketuk tu haram. Mazhab Syafi'i tak boleh tu. Yang ketuk kan kat kita pergi mainan anak-anak kita belikan. Ting. Haram. Mazhab Syafi'i tak boleh, haram. Yang boleh mazhab Syafi'i apa? Kompang boleh. Jadi anak nak main beli kompang je kat anak. Itu tak boleh. Macam mana? Dulu ingat tak kita kecil-kecil ada yang tiup tu. Ada yang budak-budak main tu kan. Haram. Saya kecil-kecil saya ingat dia ada Pak Su saya beli kot, saya main. Ayah saya kata tak boleh. Haram. Ada yang main lah, ni tak ada lah. Hukum dia haram. Tak boleh jual beli. Malah okey. Nanti saya sebut. Ni mazhab Syafi'i ni straight ni. Yang memalingkan orang dari zikrullah seperti alat muzik dengan syarat bila setelah dirosak tiada biasa lagi memberi manfaat apapun, maka jual beli alat muzik itu batil. Batil ni batal lah. Kerana alat muzik itu termasuk kategori benda yang tidak manfaat dalam pandangan mereka. Mereka ni siapa? Mazhab Syafi'i ya. Ulama mazhab Syafi'i. Dan tidak ada manfaat alat muzik kecuali ahli maksiat. Seperti tambur, seruling, rebab dan tambur. Tak rebab. Rebab ni je nak rebab. Rebana apa tu? Tambur apa? Dia alat muzik ni saya kata mazhab Syafi'i yang boleh kompang je tuan-tuan. Itu je saya beritahu. Kompang saja yang boleh. Sebenarnya nasyid ilani semua tak ikut mazhab Syafi'i lah tuan-tuan. Tak ada lah. Mazhab Syafi'i hanya benarkan waktu akad, bukan untuk lagu tuan-tuan. Bukan untuk nasyid. Yang dia benarkan dalam mazhab Syafi'i ni masa kahwin tu. Itu dia benarkan. Tong. Itu memang sah dalam mazhab Syafi'i. Rehan pun tak semua. Pasal rehan dia ada juga ni. Dia tak boleh. Tapi boleh kata okey gila. Dia pakai ni kan. Dia kena apa semua kan. Mazhab Syafi'i yang keling-keling tak boleh. Yang boleh yang ni je. Yang hak tu tak boleh. Yang bawah tu kan. Bawah tu tak boleh. Dia punya dum. Macam mainan. Dia punya sedap tu. Dia ada yang main seruk tangan. Dia boleh bergema. Bunyi memang sedap lah. Mazhab Syafi'i yang boleh kompang kompang saja. Drum tak boleh. Tidak, drum pun ketuk. Tak boleh drum. Tapi sekarang ni tuan-tuan buka TV muzik. Handset tuan-tuan muzik. Mana yang tak muzik? TV iklan muzik tak? Iklan mana-mana semua ada muzik. Kalau iklan pakai kompang gedung-gedang kita pun pening.
Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan buka TV semua muzik. Handset kita, tuan-tuan tekan open, muzik dah. Mana yang bukan muzik? Dulu ada seorang ustaz dia cerita. Dia pegang memang betul-betul straight. Dia pegang bunyi handset ni muzik hukum dia haram. Maka dia buat bunyi apa? Bunyi handset dia buat bunyi ketuk pintu. Tuk 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 ketuk pintu. Bunyi duk 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 duk. Dia duduk di Mekah. Dia tidur, handset dia bunyi. Kawan dia jaga. Kawan dia dengar, apa bunyi pintu ni? Lah ni kan viral pula kat apa? Teruk pula kan. Tuan-tuan, so viral lah tentang benda-benda ni. Betul tak kan? Viral lah, buat apa lah viral. Dan kawan dia kata, selang beberapa hari kawan ni pun kata, aku semenjak duduk dekat tanah haram ni ada benda pelik lah. Malam-malam aku dengar bunyi orang ketuk pintu. Cik, dah dia tak tahu bunyi handset ustaz tu. Boleh tak? Tapi lah ni ustaz dah ubah kesian kawan dia. Jadi tuan-tuan macam mana? Handset kita bunyi muzik. Jam tuan-tuan uji handset. Tidak kan? Muzik ke bukan muzik? Muzik ke tuan-tuan punya jam bunyi kompang? Hukum ni macam mana lah ni? Dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, kalau saya ada trompet. Tahu trompet kan? Trompet. Kalau orang datang bagi pecah, saya tak boleh minta ganti rugi. Sebab benda tu benda haram. Jelas ni? Saya ada trompet mahal, trompet tu 1,000 kalau mahal tu. Tak pun saya ada gitar. Gitar current ni 1,000, 10,000 pun ada. Saya ada gitar current. Tuan-tuan main rumah saya bagi pecah, saya tak boleh minta ganti rugi. Walaupun harga dia 30,000, 40,000. Sebab itu benda yang haram. Okey tuan-tuan, sekarang ni macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan dah terlibat dengan muzik ke tak? Semua terlibat. Buka TV je muzik. Berita kan, bunyi apa? Muzik berita kan. Semua muzik. Kalau kompang, cuba TV buat kompang. TV hijrah pakai kompang. Orang tak tengok lah tuan-tuan. Sakit telinga. Jadi macam mana? Jadi tuan-tuan, bab muzik ni ada pandangan, bukan majoriti ulama', pandangan sebahagian ulama' yang mengatakan muzik ini hukum dia adalah harus dengan syarat tidak terlibat dengan dua benda. Nabi bila sebut muzik, Nabi akan sebut 3 sekali. Muzik, perempuan yang menari dan arak. Nabi sebut. Muzik, perempuan yang menari, arak. Muzik, perempuan yang menari, arak. Yang ni berada dalam disko. Betul tak? Perempuan menari ada, arak ada. Muzik dalam disko yang bunyi dung 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 dung, itu memang haram. Muzik yang disertai dengan perempuan dan disertai dengan arak memang haram. Itu yang datang bala semua tenggelam. Tapi kalau muzik saja, ulama kata nak kata haram susah. Sebab apa sebab muzik? Kalau arak kenapa haram? Arak merosakkan akal. Perempuan kenapa haram? Ialah dia berdedahkan aurat. Betul tak kan? Kita tengok dia menyanyi dedahkan aurat, boleh jadi penzinaan. Tengok benda yang haram, jelas jadi penzinaan. Tapi kalau muzik, takkan kita haramkan alat? Jelas haramkan alat. Jadi ulama kata kalau muzik itu diletakkan di tempat yang sesuai, nasyid. Di antara ulama ada Yusuf Qaradawi lah. Yusuf Qaradawi, Ibnu Hazmin, ni yang lagi lah ulama-ulama yang kata boleh. Sebab tu kita, tuan-tuan tengok Radio Hakim kan, bila dia bisa nak Radio Hakim bila dia cerita berkenaan Ibnu Sina lah, Imam Syafi'i, dia ada muzik belakangan. Baru sedap. Tapi kalau belakang Imam Syafi'i dundang, kita dengar pun pening. Sebab tu muzik kat situ bagus. Kita buat di sekolah kan, bila pengetua nak main bunyi muzik kan, nampak hebat sikit, boleh. Yang tak boleh muzik yang disertakan dengan perempuan, ataupun tuan-tuan dengar lagu yang berasal pada disko. Lagu-lagu yang lirik dia bukan lirik dia tak bagus, lirik dia tentang cinta, lirik dia tentang benda yang melalaikan, ini haram. Nampak ni lah. Lagu-lagu kahwin pun boleh pasang karaoke, pasang muzik ke? Dia maknanya tak boleh maknanya. Kalau dia pasang hak nasyid-nasyid tak apalah. Nasyid-nasyid apa semua tak boleh. Lagu-lagu boleh. Contoh lagu macam yang berkenaan dengan isteri tu apa? Permata apa macam lagu Koperatasa tu kan. Tu okey. Dia bukan tengok ni dia tak kira lah awi ke. Kalau dia menyanyi lirik dia bagus, boleh dengar. Dia lirik. Elicat kan. Kita tak elicat. Kalau dia punya lirik tu bagus, ada unsur-unsur ketuhanan, boleh dengar. Dia bukan kira kalau rehan semua boleh. Bukan macam tu. Dia kira lirik tu. Lirik dia bawa ke mana? Bawa pada baik ke bawa benda yang tak baik? Kalau orang kumpulan nasyid tapi lirik dia memang cerita bab perempuan dan sebagainya, mengarah pada cinta dan sebagainya, hukum dia haram juga. Boleh lah. Jadi lirik tu penting. Kalau lagu lah ni saya tak menafikan, di kenduri kahwin banyak lagu-lagu yang lara.
hukum dia sebenarnya nak kata haram ni pun sebenarnya ikut mazhab Syafi'i haram. Ikut mazhab Syafi'i haram lah. Tapi bila kenduri kahwin buat macam tu, kenduri tu hilang kewajipan untuk kita pergi. Hilang kewajipan, gugur. Gugur. Kenduri yang mana pasang lagu, duk menyanyi karaoke dan sebagainya. Saya pernah pergi kenduri kahwin jemaah masjid. Dia ni rajin mengaji, tapi saya pergi masjid kenduri dia, saya pun pening. Saya tengok sakal lah dengan menyanyi dan sebagainya, lagu rock semua. Yang duk main mengaji ni, duk mengaji tuan-tuan, selalu main mengaji duk depan. Saya pergi kenduri dia, saya pun pening kepala tengok. Dia macam ada satu jemput kumpulan nyanyi tu, kumpulan menyanyi khas. Memang menyanyi lagu siap siap ni. Masa menari, ada yang masa kawan tu menyanyi, ada yang ada menari kat depan pula. Ada boleh buat menari-nari pula. Oh, saya pening. Saya tengok dia jemput satu band untuk menyanyi. Dia ni main mengaji duduk depan. Saya tengok macam tak sesuai kot. Tak tahu lah saya rasa. Kalau dia pasang lagu tu teruk lah, tapi boleh lagi, maafkan. Boleh lah tuan-tuan, tak apalah kot. Ini siap pasang lagu sampai menari kat depan. Saya ingat apa benda ni. Tak boleh. Kalau pula orang perempuan menari sekali, lagi jadi haram lah. Okey tuan-tuan, habis. Kalau datang mana tuan? Datang dulu lah, pukul 4. Kalau datang pukul 4. Okey kan? Saya minta maaf tuan terlajak lah, memang saya nak cuba habiskan lah. Saya tadi abang lupa tu, saya teringat. Berapa saya teringat dah free ni, sayang ni. Kita dalam setahun jarang ada 31. Saya kata nak buat tak buat. Ada lah tuan. Alhamdulillah ni kira ramai ni tuan. Okey, insyaAllah kita jumpa tuan-tuan bila ada 31 lah tuan-tuan. Ada 31 kita jumpa lah. Kalau tuan-tuan tak ada apa-apa, muka surat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an Muhammad tafarraqana ba'd tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman matula. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Okey, tuan.